Datuk Engineer Haji Muhammad bin Dalip merupakan pengarah bahagian otomotif JPJ. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Sihat. Waalaikumsalam. Apa khabar Hati? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kecekapan tu nak kena kan. Tapi tersilap sikit, terbabas sikit, biasalah kan. Okey, yang pertama sekali saya ingin ucapkan Assalamualaikum kepada semua pendengar-pendengar di luar sana. Salam satu Malaysia. Salam kepada semua sihat-sihat. Walaupun dekat kontinen nak masuk tadi hujan dia. Hujan masih hujan. Jadi bila hujan ni bermakna jalan licin. Bila jalan licin, berhati-hatilah. Kerana bagi pendapat saya tengok kalau tak hujan pun memang terbabit kemalangan. Memang orang Malaysia suka kemalangan. Yang kedua, dia bila hujan tambah lagi kemalangan. Risiko tu lagi besar. Jadi berhati-hatilah. Kalau nak kata nak kena tu dah tertulis kan. Jadi nak cakap macam mana, jadi masing-masing bila berada di atas jalan raya, bukanlah atas kepentingan diri sendiri, tapi bekerjasamalah di atas jalan raya untuk menjaga keselamatan masing-masing. Kerana kita duduk kat konti, kita boleh cakap padu selamat, jiwa selamat, semua selamat, harta selamat, sampai rumah selamat. Sebab kita memang duduk je kat sini. Betul. Tapi orang yang memandu kat sana tu, dia tahu ke dia selamat ke tak selamat. Lagi dia tak sampai, belum tentu selamat. Walaupun dia berfikiran steady, ataupun dia memandu dalam selalu bagi give and take, tidak mementingkan diri, belum tentu sampai ke destinasi. Betul. Sebab saya tengok yang terbaru sekali gambar tadi yang dikirimkan oleh sahabat, kawan sahabat tengah taruh minyak pun digelek hingga mati. Saya pun baru nak tanya soalan tu. Bagaimana dan mengapa boleh terjadi? Sedangkan kereta yang pandu dari belakang tu tak payah cakap lah kereta apa. Dan siapa pemandu tu pun memang nampak very clear gambar tu. Dan dia langgar kereta yang sedang nak menaruh minyak kat depan tu. Betul. Jadi ini apa akibatnya, apa kesalahannya? Sebab yang pertama panik, yang kedua tak tahu yang mana satu nak start, yang mana satu nak betul. Sebab bila kereta auto tak ada masalah, you letak dekat P dengan dekat N, memang boleh start. Tetapi kalau dia dekat R, D, 3, 2 atau 1, memang enjin takkan hidup. Jadi kena letak lever tu pada P atau pada N. Adakala dia tak mau hidup juga kerana bush telah longgar, atau bush telah haus. Yang mana kita letak P tu tak betul, letak N tak betul pun dia tak mau start hidup. Jadi sebab saya nak bercerita lebih awal tentang kemalangan ni, kenapa sebab saya nampak tadi. Saya nampak masa-masa dalam perjalanan nak kemari, saya nampak terbabit kemalangan. Jadi akibat itulah saya cerita bagaimana kita nak mengurangkan kadar kemalangan jalan raya ni. Kalau media masa asyik berkempen, bercakap, tetapi pengikut tak ada. Pendengar ada. Pendengar memang ramai pendengar. Semua dengar. Duk atas jalan kena hati-hati, semua orang berhati-hati. Tapi bila memandu, bila menunggang, dia jadi lain. Dia akan tukar. Jadi itulah yang kita nak cuba ubahkan minda atau sikap rakyat Malaysia ni. Apabila memandu tu lebih berbudayakan keselamatan diutamakan. Itu bagi pendapat saya lah. Dan kalau kita berada di mana-mana saja, tak kira di petrol station, atau kita nak tambah minyak, atau kita berada di dekat kios untuk nak membeli, atau kita nak drive through nak beli barang-barang apa makanan, lebih berhati-hati, lebih utamakan keselamatan. Bukan utamakan masa, jangan hambat. Masa tu dia tetap bergerak, kecuali bateri dia mati baru dia diam. Betul tak? Betul. Kalau macam saya pun ni, jam murah ni dia automatik, jam automatik. Jadi dia letak pun dia hidup 4 hari. 4 hari masih dia akan boleh hidup lagi masih hidup. Dan bila kita pakai dia memang sentiasa hidup lah. Sebab dia tak nak susah-susah. Kalau tak pakai bateri, nanti dia 3-4 tahun dia mati kan, bateri tu habis. Jadi berbeza dekat sini antara bateri dengan mechanical works. Dengan jadi kalau kita mahukan kita ni sentiasa selamat, maknanya kita kena berfikir jauh. Memanglah kalau dah tertulis tu, tak nak kata macam mana nak mengelakkan, kerana dia dah tulis qadat dan qadar tu kan. Kun fayakun dah tak boleh nak kata dah, memang akan sampai lah. Jadi diduga kita sama ada kita sabar ataupun tidak. Jadi apabila berada di atas jalan raya tu, sabarlah. Bila berada berkeadaan posisi dalam kenderaan, berhati-hatilah.
kita sentiasa mengingatkan. Tapi mengingatkan itu supaya tak terlupa. Betul. Kalau dah terlupa tu dia jadi tak adalah nasib dia lah. Nak kata macam mana kan? Betul. Yang hari ni kita nak cerita sebenarnya, nak cerita Kembara Kasih Merdeka. Kembara Kasih Merdeka 2015. Yang mana topik ini sekarang ni memang hot, memang orang tengok dekat media masa ataupun paper kat newspaper ke, akan baca Kembara Kasih Merdeka daripada SM1J Skot Muda 1 JPJ yang dilancarkan oleh Yang Berbahagia Datuk Seri Ismail Ahmad, Ketua Pengarah JPJ 2 minggu yang lepas, yang hari ini dipanggilkan Kembara Kasih Merdeka, dah sampai daripada Melaka ke Negeri Sembilan. So terima kasih kepada pengarah Melaka Tuan Fadil, dan terima kasih kepada Tuan Nas yang ada dekat Negeri Sembilan sekarang ni, tengah ke mana arahnya dekat stesen yang terakhir saya tak dapat baca pagi tadi, yang mana sekarang ni dekat KL ni hujan, agak-agak kat sana kering lah, supaya kembara-kembara kasih tu mereka betul-betul benar-benar kasih kepada bendera yang mereka bawa. Semoga sedikit masa lagi akan sampai ke HQ, daripada utara akan sampai, daripada timur pun akan sampai, selatan akan sampai, berkumpul di maknanya akan menggabungkan daripada 4 lokasi, akan terus pergi ke Kembara Kasih terus Hari Merdeka nanti. Maknanya Kembara Kasih ni adalah daripada JPJ sepenuhnya ke macam mana Datuk? JPJ dan juga SM1J Skot Muda 1 JPJ. Sentiasa muda, walaupun saya macam ini usia ni, dia masuk je SM1J memanglah malah muda, walaupun besok dia dah pencen ataupun dia dah pencen lama dah, tapi dia jadi lagi SM1J Skot Muda 1 JPJ. Alhamdulillah. Dan dia tak tuanya, dia sentiasa muda. Kalau yang muda tu alhamdulillah lah kan. Maksudnya jiwa muda tu Datuk. Itu yang boleh semangat tu ada. Itu semangat bekerjasama, semangat dia. Jadi kembara ni dah bergerak jauh dah. Dan daripada Melaka dah pergi ke Negeri Sembilan, akan sampai sikit masa lagi lah, InsyaAllah. Dan untuk anda rakan pendengar, sebenarnya kalau ada sebarang pertanyaan, persoalan, sebenarnya boleh hubung kami di platform yang telah kami sediakan. Boleh talian kita terus di talian kita 0362051500 atau di FB kita, Facebook.com/ikim.fm, atau di SMS terusnya dengan tagkan IKIM, jarakan soalan anda hantar ke 39111, bercakap terus bersama dengan Yang Bagi Datuk Engineer Haji Muhammad bin Dalip. Alhamdulillah. Dan tadi Datuk Datuk cerita tentang kemalangan yang viral. Saya rasa dah, walaupun baru hari ni tapi dah viral dah berkenaan dengan apa yang berlaku di petrol station tersebut Datuk. Mungkin boleh kita letakkan sedikit Datuk antara syarat-syarat ataupun perkara-perkara yang perlu kita ingat, berwaspada ketika berada di stesen petrol station Datuk, keselamatan. Bukan itu saja. Bukan di situ saja. Sama juga kalau kita perhatikan sekarang ni Malaysia ni top dengan kios atau top dengan drive-thru. Betul. Jadi ini sambil pemandu, kita nak beli barang makan ke, nak beli barang minum je, sambil memandu kita boleh terus. Di situ pun pernah saya tengok tiang dekat situ yang tak bersalah tu, kenapa dia tembok Langgar? Signboard yang cantik molek, yang lawanya signboard untuk memudahkan kita, itu pun dia langgarnya. So bagaimana? Tak usah tengok tool nanti. Kalau kita tengok toll house ni, mana toll house yang cantik, tak pernah kena langgar, ada tak? Ada pernah terbakar lagi Datuk. Tahu pun. Jadi rakyat Malaysia ni bila dia memegang steering, tak tahu apa yang diingat. Saya tak tahu apa yang diingat. Kalau saya pegang motor, memanglah start saya akan baca lah, biasalah baca doa kan. Dan bila saya duduk je, saya akan jadi lain lah. Saya akan tukarkan diri saya supaya kita ni akan jadi selamat lah. Bila saya memandu, saya akan ingat kena memandu. Tapi kenapa dan mengapa yang tadi langgar dekat Jalan Kuching tadi tu, saya percaya yang tu dia main SMS sambil memandu. Jadi dia tengok SMS ni, dia baca SMS kat depan brake. Jadi dia pong je kawan ni. Jadi saya ketawa. Saya kata tu dia, masalah dia main SMS. Sebab saya duduk kat sebelah. Saya kata pegang telefon lagi. Gadget ni boleh memudahkan you dan memudaratkan you. Kena tengok macam mana kita guna lah Datuk kan. That's it. Jadi kita kena gunakan masa yang betul. Jangan guna masa yang salah. Bila you gunakan masa yang salah, dia akan membawa padah. Padahnya pada diri sendiri ya. Nak cepat jadi lagi lambat. Betul. Dan sepatutnya tidak perlu pergi ke workshop, you pergi perlu workshop. Tak perlu ke balai polis, you kena pergi buat laporan polis. Sebab akibat daripada gadget tadi. Jadi saya nak syorkan kepada pemandu-pemandu dan pada pendengar-pendengar di luar sana, apabila you memandu,
You tak payah tekan gadget ni, nak baca, nak type AKU, nak pergi, nak sampai, tak payah. You perlu pegang button dan mic kat tepi tu. Betul. Voice hello ni. Datuk, saya on the way, sekejap lagi sampai. You send, down. Dia terus je. Tak payah type. You punya mata tetap tengok kat depan. Kecuali lah traffic light warna merah kan. Pasal ayat ni banyak kacau wali. Selalu pun memang kacau lah. Yang kacau tu lah yang selalu menyebabkan masalah. Betul. Jadi jangan biarkan diri anda. So kita jawab Ruti panggilan tu. Ya, di talian kita 03-6205-1500. Dan kita nak raikan dulu Datuk di Facebook, boleh Datuk? Boleh, Datuk, teruskan. ya. Kita nak bersama dengan Ahmad Kamal Ehsan. Tanya, apa tanda-tanda clutch perlu ditukar Datuk? Memang clutch ni untuk kereta manual ni. Yang pertama, kita cerita yang pertama lah. Pasal clutch ni majoriti akan faham manual. Dan pada kereta auto, dia pun ada clutch. Nanti kita cerita yang manual. Pada kereta manual, clutch ni dia ada di antara flywheel dengan pressure plate. Dia duduk tengah-tengah. Tugas dan beban dia untuk menguatkan penggeseran tinggi untuk memberikan pacuan kepada kenderaan. Jika pacuan ini tidak memberikan tekanan, dia boleh memutarkan drive atau crankshaft atau crankshaft atau dia panggilkan drive shaft untuk menggerakkan roda kita dengan lebih kuat. Apabila penggeseran terlalu haus, dia akan tukar menjadikan tenaga haba terlalu tinggi. Apabila kepanasan berlebihan, menjadikan tenaga putaran menjadi rendah. Itulah dia. Apabila sebuah kereta yang telah direka dan dicipta oleh engineer dah mengira, dah siap-siap, iaitu pada kelajuan enjin 3.5 dengan kelajuan adalah 120 km sejam atau 115 atau 125. Inilah peringkat, iaitu bagi kenderaan-kenderaan berkuasa ataupun dipanggilkan CC 1500 CC, tachometer iaitu RPM, budak kampung panggil RPM yang sebenarnya tachometer. RPM itu bergerak sehingga 3500 RPM atau 3.5 RPM. Sebab dikali dengan 1000. Itu sebab 3500. Bukan 3.5 bukan. 3,500. Sebab nampak kat situ macam tu, so ingat macam tu lah. Jadi saya kena sebut dua lah supaya mudah faham. Betul. Jadi 3.5 RPM dengan kelajuan antara 115 hingga 125 km sejam mengikut tayar saiz yang original. Jika tukar tayar saiz, dia tak dapat dah. Tukar lagi rim, lagi tak dapat dah. Jadi dengan kelajuan tersebut, clutch plate ini akan membantu dengan kelajuan tersebut. Jika dengan 4000 RPM atau 4 RPM, kenderaan kita bergerak selaju hanya 100 km sejam, ini bererti clutch plate kita dah menurun ketebalannya. Tekanan tinggi ataupun kalau rasa panas dah mula naik. Ini akan menyebabkan kelajuan kenderaan kita bertambah kurang, penggunaan bahan bakar berlebihan, kelajuan kereta bertambah kurang lagi. Tambah kurang macam itu. Mana tak ada kait mengat dengan timing lah. Tidak, dia tidak dengan timing belt. Dia independent. Jadi senang saja nak kenal. Bagaimana kita nak tahu? Bagi kereta manual, kita tengok bukit yang kecerunan dia 20 darjah. Landai sikit lah. Jadi senang sikit nak naik tangga. Senang. Kat rumah nak parking bukit tu, kita letak je kita mula dengan gear 2. Jangan mula dengan gear 1. Mula dengan gear 2, kita gerakkan dia. Dia boleh panjat tak bukit daripada bawah? Dia tak boleh panjat. Clutch kita dah habis dah. Kalau kita paksa dia, akan hangin. Flywheel akan terbakar. Bila flywheel terbakar, dia lagi mahal. Betul. Pressure plate akan terbakar. Jadi dua komponen dia terbakar dan clutch bearing automatic terbakar sebab dia kepanasan tinggi. Bila tukar complete set ni, harga dia tak kurang dari lebih dari 1,000 lah. Jadi apabila kita mengetahui, lebih mudah. Itu bagi kereta manual. Bagi kereta auto serupa. Untuk 1.5 auto, dia hanya memerlukan 3.35. Bermakna 3,350 RPM. Dia dah mencapai 110 hingga 125 km sejam dengan kelajuan. Tapi dengan gear auto,
dia dah pergi tambah lebih hingga 4,000, kelajuan dia tak sampai 100 km sejam. Ini maknanya pressure plate, clutch plate. Dia bagi kereta auto, dia ada 9 pressure plate, ada 9 pressure plate, ada 7 clutch plate. 7 clutch plate. 7. Dia skeping dia ganti-ganti. Senang cakap, campur tolak. Yang mana campur tu adalah pressure plate, yang tolak itu adalah clutch plate. Jadi clutch plate tu boleh angkat keluar je macam tu. Jadi dia dah mula berkurang dan dia boleh di general overhaul kan untuk auto transmission. Jadi auto transmission ni, automatic ni boleh ditukar gantikan serupa juga macam kereta manual, tetapi kos dia lebih tinggi kereta manual, kereta auto daripada kereta manual. Auto lebih tinggi daripada manual. Kereta auto lebih tinggi, tetapi penggunaan dia, kereta manual bergantung kepada pemandu. Kalau pemandu suka main-main, cepat habis. Kalau lambat, dia suka relax biasa je, lambat sikit habis. Tapi 3 kali akan kepada kereta auto ni. Itu kebaikan dia lah. Kereta auto nyawa dia lebih jauh. Lebih panjang lagi. Lebih panjang. Walaupun kita ganas-ganas dia, tapi dia boleh pergi 3 kali lah daripada kereta manual. Tu dia. Selalunya kita rasa clutch ni hanya pada kereta manual, tapi sebenarnya dekat auto pun ada sebenarnya. Ada. Pada Tiptronic pun ada. Tiptronic pun ada. Pada kalau auto manual transmission pun ada. Sebab dengan tanda dia itulah menyebabkan kenderaan boleh bergerak dengan kelajuan tertentu. Sebab dia punya tekanan tinggi dia. So kalau bagi kereta manual, kita akan masuk gear 1, gear 2, gear 3, gear 4. Kelajuan penggesiran itu yang menyebabkan dia laju, tambah laju. Lagi tinggi gear tu lagi laju. Serupa macam kereta auto ni dia tembak, dia pakai hidrolik. Hidrolik dia panggilkan TQ oil pressure. So TQ oil pressure ni tembak lagi kuat, lagi laju, lagi slow dia tembak. Jadi kenderaan lagi laju, tapi dia tembak lagi slow. Tu perbezaan macam dia. Tu sebenarnya dah dapat bayang dah ni macam mana keadaan enjin tu berfungsi. InsyaAllah. Dan kita akan ikan rakan kita di talian di 0362051500 dari Shah Alam, Cik Haji Alias di talian. Silakan Haji Alias. Ada 3 perkara atau ya secara ringkas. Nombor satu cadangan lah. Saya pernah juga menghadiri ceramah JPJ lah. Saya mencadangkan setiap lori dibekalkan 2 atau 3 kon keselamatan Dato'. Saya rasa ini lebih berkesan lah kalau selalu kita tengok kemalangan yang selalu melibatkan nyawa, melanggar kenderaan berhenti di tepi jalan. Itu satu. Yang kedua, mengenai saya di Shah Alam dan di beberapa tempat Dato' ya. Satu kereta JPJ, Pajero JPJ diiringi saingan 6 Pajero Tonto. Jadi ini saya rasa satu keadaan yang yang tidak selesa lah. Satu pemandangan yang saya rasa menjolok mata lah. Saya rasa tidak ada satu undang-undang yang boleh dibahas untuk tidak diganggu tugasan kereta ataupun Pajero JPJ ni oleh Tonto. Itu saja lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. 2 soalan itu Datuk mungkin. Okey, kita ambil lagi ni tu atau nak jawab dulu. Okey, yang pertama sekali berkaitan dengan kun. Memang kita dah sure, tapi itu tak boleh nak katakan dalam undang-undang. Di dalam undang-undang yang sedia ada ini adalah safety belt atau safety triangle, iaitu segitiga merah. Segitiga merah. Jadi bagi kenderaan perdagangan dia mesti ada lah. Dia kena carry all the time. Maknanya minimum berapa Datuk? Satulah. Dia memang letak dia 5 meter daripada kenderaan. 5 meter sebelum jumpa kenderaan. Jadi jumpa triangle tu dulu. Safety triangle ni ada size dia. Untuk kereta, untuk kenderaan berat, untuk kenderaan lebih berat, dia ada size dia. Jadi perlu untuk membeli yang betul. Reflected dia tu, dia punya reflect sehingga 400 meter. Boleh nampak yang memang original tu lah. Yang original. Jadi berkaitan dengan kun ni betul juga. Itu satu cadangan yang bagus. Kerana kadang-kala pemandu, kita tak salahkan kepada pemandu ya. Kadang-kala pemandu bila dia memandu, tauke-tauke ni ada kata tak perlu pasang, dia pun tak boleh nak kata apa. Sebab dia hanya memandu kan. Betul. Ada pemandu yang mengesyorkan kepada syarikat dan syarikat bagi. Ada yang saya nampak yang ada yang bawa. Tapi kalau semua ambil inisiatif untuk memaklumkan kenderaan rosak dengan tanda-tanda yang
betul bukan tanda tong, bukan tanda tayar, bukan dahan pokok. Macam-macam lah tanda taruhkan dahan dekat pada kenderaan, macam-macam lah. So itu kreatif mereka. Kreatif mereka. Jadi bagi pandangan saya, memang undang-undang ada safety triangle. Tetapi ada yang tambah lagi Datuk, dia buka boot pula. Ada macam-macam lah. Jadi yang kreatif tu. Jadi bagus cadangan ni, mungkin saya boleh highlightkan nanti. Yang keduanya, 1 kereta kenderaan JPJ, 6 kenderaan tonto. Tonto ni ialah tipu orang ke ambil orang ke tak kisahlah. Dia ni memang kerja dia untuk memberikan info-info kepada syarikat. Siapa yang piara mereka? Syarikat-syarikat gegasi lah. Syarikat-syarikat gegasi yang piara mereka. So undang-undang ada, tetapi tak kukuh untuk berikan satu reason atau sebab dia kena mereka ni atas dasar apa. Sebab dengan alasan dia mereka memandu ikut dia, tak ada apa pun. Kesalahan dia apa? Memandu. Jadi nak buatkan satu undang-undang yang tu mungkin pegawai undang-undang saya nanti saya akan maklumkan supaya mereka tengoklah bagaimana. Undang-undang ada, tetapi masalah dia tauke yang piara dia. Kalau tidak ada peliharaan, mereka tidak akan buat kerja ni kan. Tak akan boleh luasa, takkan mereka buat kerja kan. Mereka berani kan. Sedangkan kereta tu, semua budak-budak saya yang menggunakan Pajero ataupun Fortuner, mereka ada pistol. Mereka dibekalkan pistol. Jadi kalau mereka dah ada pistol, tak perlu risau lagi lah. Tembak je lah. Jadi kerana kalau bahayalah. Kalau tak bahaya, tembak bukan tembak orang ni. Tak boleh tembak orang, mati orang tak boleh. Kena tembak ke udara, amaran. Supaya mereka tahu yang pegawai kita dalam tugas lah. Jika mengancam keselamatan, kalau tak ancam, tak perlu nak tembak pun. Biarlah dia nak ikut. Tapi kesahihan budak-budak kita tu lah. Itulah betul apa yang dirampaikan oleh sahabat kita tadi. Dan lagi soalan daripada rakan kita di talian, ada Puan Linda. Silakan Puan Linda. Okey, soalan saya. Minggu lepas saya ada dengar lah siaran MSEC ni. Okey, dan saya ada dengar yang Datuk ada bercakap mengenai penjimat minyak. Okey, jadi saya ni pengguna penjimat minyak. Dan alhamdulillah lah pakai penjimat minyak ni, produk ni okey. Dan saya dapatlah kelebihan-kelebihan dia. So jadi saya nak tanya dekat Datuk ni, adakah adakah saya boleh terus menggunakan penjimat minyak ni? Minta Datuk bagi pencerahan lah. Baik ke buruk? Sebab kita kelirulah, kita perempuan kan. Sebab kita dah dengar rancangan ni, ada feedback yang berapa nak elok. Jadi saya pun tak tahulah nak minta pencerahan daripada Datuk. Terima kasih Puan Linda. Dan satu lagi daripada Encik Ahmad. Silakan Encik Ahmad, soalan. Saya nak tanya, saya ada kereta Viva. Masalahnya sekarang ni saya baru tukar timing belt. Dan sekarang ni bawa tu normal. Cuma kadang-kadang bila berhenti di traffic light, meter RPM saya kadang-kadang naik sampai 2. Dan kadang-kadang waktu gear 1, kadang-kadang gear 2 dan kadang-kadang juga gear 3 dia ada sangkut-sangkut sikit. Itu saja soalan. Manual ke auto? Adakah ianya normal ataupun perlu saya tukar apa? Gear auto ke gear manual? Dari tak dah telefon. Macam tu. Mana ada beza dah tu kalau ada manual dan juga auto. Memang sebab berbeza kalau gear manual, gear auto. Tak apa, nanti kita akan bincang balik. Mungkin Datuk boleh berikan jawapannya. So yang pertama sekali kita nak maklumkan kepada promotion tu. Yang minggu lepas ada soalan berkaitan dengan promotion nak jimat minyak, macam-macam lah guna. Saya tak payah sebut lah jenama kan. Masih lagi saya ingat jenama apa yang disoalkan tu. Saya berikan senang saja, saya bagi contoh. Seorang ahli sukan ataupun kenderaan ni dia sentiasa bergerak. Orang yang aktif. Yang aktif tu ahli sukan. Sekarang katakanlah T ni ahli sukan. Okey, tengok lari, jalan sana, jalan sini, hari-hari T jalan. Hari-hari T jalan, sehari T minum tak boleh kurang lagi 6 gelas untuk sampai ke destinasi, untuk bekerja, berjalan, 6 gelas minimum untuk T minum. Hari tu saya bagi limit, T kamu hanya minum 4 gelas saja. Boleh tak you berjalan seperti biasa? Boleh lah. Boleh. Lambat sikit boleh lah. Tak you buat kerja seperti biasa? InsyaAllah. Boleh.
selama 1 bulan, nampak tak efek dia nanti? Nampak. Aha. Selepas 1 bulan, 2 bulan yang kedua, lagi nampak apa efek dia. Dan saya turunkan lagi pada 4 gelas minum, saya bagi you minum 2 gelas. Saya suruh you buat kerja lagi. Boleh tak you buat kerja? Boleh. Tapi akhir sampai ke petang you jadi apa? Longlai lah. Jadi kain buruk kat tepi tu. Nak jalan tak boleh, nak gerak tak boleh. Itulah konsep dia. Kerana setiap pembakaran yang berlaku di dalam combustion area telah disetkan, telah ditune upkan berapa kemasukan angin atau udara, berapa kemasukan bahan bakar untuk meletupkan di dalam ruangan pembakaran untuk menggerakkan piston tu, jadikan dia tenaga kerja. Jadi hari ni perkiraan yang saya dah buat melalui gear auto dan gear manual, kita semasa sekolah di dalam laboratory lah dulu saya buat ujian betul ni, yang mana 12.1 kepada 1, iaitu 12.1 adalah udara, 1 tu adalah bahan bakar. Tu dia punya ratio. Baru dia meletup dan palang pencucur atau spark plug akan membakar selama setengah jam, 30 minit kita runkan enjin tu, dan kita mendapati spark plug atau palang pencucur itu berada dalam keadaan seperti biasa, seperti baru. Kita pasang ni semua baru, alat-alat baru ni, kita buat kajian ni, dan kita nampak tanda-tanda pada cylinder head. Sebab kita nak tahu setengah jam kita enjin hidup, kita buka tengok berapa dia punya kepekatan, keberkitan, dan juga berapa dia punya cylinder head punya bukan dia punya carbonize dia. Dan apabila 1 jam, 5 jam, 6 jam berterusan kita akan buka cek, buka tu start, jalan lagi 5 jam kita tengok, start, buka lagi 12 jam kita tengok. Dia panggilkan aging, kepanasan, nak test. Jadi memang bahan bakar tu kita kurangkan untuk nak save. Dia letup, tetapi dia keluarkan api berwarna merah. Bila dia keluarkan api berwarna merah, dia keluarkan asap pelepasan yang buruk. Ya, jelaga lagi banyak. Yang buruk, bermakna emission, worst emission. Jadi kalau pelepasan yang teruk, kita dekat luar, kita boleh bau. Dan bau hidung saya ketika itu bau pahit. Itu bermaksud pembakaran tidak sempurna. Apabila pembakaran tidak sempurna ini, dia akan rosakkan apa? Yang pertama sekali, dia punya heat akan berlebih, dia akan pergi kepada valve seal. Dan lama kelamaan, impact pada ni, enjin ni tak akan tahan lama. Kepanasan berlebihan. Jadi kalau temperature tu akan naik sikit demi sikit, jadi tak payah risaulah. Back to normal. Jadi tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab semua kereta hari ini, bukan waktu yang saya belajar dulu, kereta yang hari ini di-tune up by computer system. Jadi semuanya kereta ada ECU, Electronic Control Unit. Bahkan motosikal saya pun dah pakai dah itu sekarang. Tak ada carburetor lagi, tak ada. Kerana carburetor ni, kalau kita pernah bincang dulu perbezaan di antara carburetor dengan fuel injection system, yang mana carburetor adalah seorang ibu nak menyuap piston ada 4 anak lah. Piston ada 3 anak lah. Jadi suapan mak ni kepada anak yang 3 atau anak yang 4 atau anak 1 lain cerita. Senang je nak bagi sekali segempal pun dia juga yang terima. Tetapi adakah kalau dia bagi tu ke 4 anak dia tu sama saiz, sama rasionya besar, sama, ratio tu sama, dia bagi tak? Ti tukang bagi anak kan makan, dibagi suap kat 4 anak tu sama tak? Suapan tu sama tak? Tak sama. Pandang sama, sebab nasi ada sayur, ada apa, nampak sama, tapi tak sama. Berat pun tak sama. Dia kata, oh ni adik kecil kurang sikit. Mulut kecil salah, mulut kecil tak sikit kecil, tak boleh, salah. Tapi kalau pada injection system, dia dikawal oleh sistem. Yang mana sistem ini kata satu lah sampai. Dia boleh kurang tak? Tak boleh. Jadi dia lebih efisien, dia lebih tepat dan lebih sempurna untuk mengeluarkan pelepasan yang baik. Inilah yang akan menjangkakan jangka hayat kenderaan atau enjin kita bertambah.
apabila kita selenggara dengan baik. Itu sebab kita berada di setiap hari Isnin di IKIM ni untuk memaklum sukan kepada pengguna supaya pelepasan asap itu berlaku dengan baik, jangka hayat kenderaan bertambah, kocek kita selamat. Sesiapa yang dengar lah kan. Yang tak dengar tak apalah. Kena ajak orang lain dengar sama-sama. Tak apa, lain hari dia boleh dengar juga. Atau dia dengar tengah malam. Ya, betul. Ulangannya tu. Maknanya indikator jugalah tu Datuk ya. Maknanya pelepasan itu indikator penting, juga tentang pelepasan itulah yang akan menentukan jangka hayat enjin ni. Jadi kalau dia begitu buruk bawa keluar dia, pahit, apa sebab pahit? Yang pertama, sulfan yang di dalam enjin bakar tu tadi dipanggilkan ingredient petroleum, waktu boiling point di dalam combustion area tidak membakar dengan sepenuhnya. Jadi dia akan mengeluarkan bahan-bahan yang terhakir tadi tak terbakar dengan campur alat-alat yang ada di dalam di penapisan, iaitu di silencer, menyebabkan pelepasan tak sempurna. Bila pelepasan tidak sempurna, ini bererti pembakaran tidak sempurna. Bila pembakaran tidak sempurna, jangka hayat enjin akan menjadi pendek. Jadi itu sebab memang promotor dia cakap bijak. Promotor dia akan cuba nak jual. Jadi siapa yang mampu nak beli, belilah. Nama pun promotor kecil anda, kenderaan anda. Betul. Saya hanya memberikan idea saja. Second opinion. Jadi kalau pakai, alhamdulillah. Kalau tak pakai, tak apa, saya tak rugi. Pengalaman ini saya share. Boleh timbang-timbangkan kita share daripada idea daripada Datuk sendiri tadi. Dan tadi Encik Ahmad tentang Viva timing belt tu. Timing belt tu. Berkaitan dengan timing belt ni, dia timing belt ini dia memang dah ikut dah berapa kilometer, ikut kepada technical spec. Dia memang antara 30,000, 60,000, 90,000. Ada 3 kategori. So orang yang memang ganas macam saya ni, suka nak cepat sana nak cepat sini, dan pada 30 lebih ke 60 tu saya tukarlah. Tukar, memang tukar. Sebab kenderaan saya 1 tahun memang bergerak lebih daripada 20,000. Memang. Jadi memang terpaksa dalam 1 tahun lebih kena tukar timing belt tu, kerana dia akan impact kepada piston dan juga bahan bakar. Yang kedua, jika dia memandu dengan keadaan relax dan juga keadaan kurang nak rushing, dia boleh pergi hingga 60 hingga 90. Kalau orang yang continental relax, cool aja tu, dia memang boleh pergi 90 terus lah. Tak payah susah-susah. 90. Pasal dia tak ada tergesa-gesa. Dia start enjin 2-3 minit baru dia gerak. Tak ada start enjin boom boom, dia terus pergi je. Kalau start enjin terus pergi, memanglah jangka hayat jadi pendek. Kenapa enjin dia boleh mati-mati? RPM dia boleh turun naik, sekejap turun, sekejap naik. Dia itu bukanlah sebab daripada timing belt, bukan. Kurang daripada kemasukan angin, kemasukan minyak ruangan pembakaran di ruangan pembakaran, menyebabkan handling speed kita statik berhenti tu, menyebabkan needles tachometer kita tak ada sekata, dia bergerak turun dan naik, seolah-olah minyak sampai, minyak tak sampai. Ubat dia senang saja. Bawa balik pergi ke workshop, beritahu dekat workshop, retune up. Bawa balik, suruh dia retune up. Dia akan buka dekat kepala, dia akan tengok dekat distributor, dia akan check dekat airflow-meter, dia akan check dekat flow-meter, dekat throttle body, dia akan check semua, dan juga last kali finally dia cuci air filter, penapis angin. Dan selepas tu dia akan tembak, dia set balik, pasang balik semua siap-siap, dia pun start engine. Bila start engine, dia akan gunakan computer system. Dan dekat komputer tu juga dia akan tinggikan, dia akan rendahkan. Bila dah berdapat konsep itu, baru dia lock. Bila lock, bermakna dia tak berubah lagi dah. Itulah dia. Itu dia. Dan selalu memandu, tak pernah perasan pun tachometer tu, Datuk. Mandu je terus. Kena tengok. InsyaAllah. Dan kita nak lahikan lagi ramai sebenarnya pemanggil kita di talian. Dari Negeri Sembilan, Ishraqi. Silakan soalan atau pandangan. Saya Ishraqi daripada Negeri Sembilan. Nak bertanya, saya menggunakan motosikal jenis Honda NSR 150 first model. Okey. Bila berlaku kerosakan kepada fairing, saya nak tukar kepada fairing model Honda NSR 150 SP tahun 2000. Adakah dia menyalahi undang-undang? Itu saja. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Datuk suka ni semua motor ni. Boleh. Sebab dia gunakan pada model yang sama, Honda jenama Honda.
NSR 150 masih lagi NSR 150 dan dia tetap jenama Honda. Tetapi kalau ditukar kepada, dia nak tukar daripada NSR 150 nak tukar kepada KIP 150 tak boleh. Ataupun dia nak tukar kepada YPZ tak boleh, ataupun YZR tak boleh. Dia nak tukar NSR kepada NSR, cuma NSR yang lebih baru. Mungkin dia punya bentuk lampu signal berbeza, dia punya headlight also berbeza, tetapi pada model yang sama. Mana model tu Mac dia lah, buatan dia tu buatan Honda, tetap masih Honda lagi. Masih tak ada masalah dah, tak ada masalah. Masih boleh digunakan lagi, insya-Allah. Ada satu lagi soalan. Teruskan. Kita ambil soalan terakhir lah, saya kira daripada rakan kita dari Ampang, Fakrul. Silakan Fakrul. Saya pengguna kereta Suprema. Suprema. So, macam saya pernah terdengar apa yang Datuk ada cakap dulu, macam isu pasal air radiator. Kalau macam saya, kereta tu masih lagi dalam tempoh jaminan. Jadi masa saranan dulu tu ada kata saya nak pakai air saja. Adakah benda tu akan efek pada tempoh jaminan tersebut? Terima kasih. Okey, sama Datuk jawapannya. Okey, dia radiator kita ni harga yang paling bagus sekali kalau kita beli kereta baru. Kalau kita beli kereta terpakai, lain cerita. Okey, beli kereta baru ni, saya percaya ni zaman daripada Ampang ni, dia memang beli kereta baru lah pasal Suprema kan. Jadi pada kajian saya, kalau kereta ni tak pernah menjadi hal, tak ada masalah, dan dia selalu dijaga dengan baik, diselenggara dengan baik, dan masih lagi dalam keadaan waranti, memang dia akan pergi sehingga 4 tahun. 4 tahun ke 5 tahun air ni tidak akan menjadi masalah, dan dia tidak akan overheat, dan dia tidak menjadi apa. Tetapi andai kata mungkin salah satu part dia adalah kebocoran, ataupun dia dah apa yang dipanggilkan mungkin hose dia dah koyak, jadi air dah boleh jatuh kan. Dia bukan pasal enjin, dia cuma koyak sebab terlalu ketat, kepanasan menyebabkan dia koyak. Jadi ini dia nak tukar air tu. Air yang daripada original manufacture, dia ada warna, sebab dia letakkan air tu warna hijau. Manufacture tu antara Januari sampai Februari, atau sampai Mac. Tempoh masa. Dan lepas hijau dia akan tahu warna merah kuning. Dah macam kod lah kiranya. Dia kod. Jadi dia 1 tahun ada 3 kod. Jadi satu kod adalah 4 bulan. Jadi air tu adalah air manufacturers. So bila kita ambil, kita nak tahu air biasa, tak ada masalah, boleh, tak mengganggu waranti dia, sebab kita hanya tukarkan air. Tetapi jangan tukar air kepada air pipe, atau air hujan, atau air yang bukannya air kosong, RO. Ini mengakibatkan nanti mendakkan, ataupun klorin akan mendak di dalam radiator ketika kepanasan meninggi. Kepanasan tinggi, kepanasan temperature ni, air tu jadi panas, dia akan berkeladak. Bila kita berhentikan dia, enjin kita sejuk, dia akan jadi mendakkan. Ini akan merosakkan radiator kita. Jadi berhati-hati, kecuali kita taruh air yang paling bagus, RO, mineral tu, air mineral, air yang telah dimasak dan ditunggu sehingga setengah jam, atau air perigi yang paling best. Air perigi. Air perigi yang jernih, yang kita dulu kat kampung. Saya budak kampung, jadi mandi pun dekat perigi. Air perigi tu kita mandi, air perigi tu kita minum, air perigi tu kita buat masak. So jernih pun tu. Jernih memang boleh nampak sampai lantai. Jadi air perigi tu memang best untuk taruh dalam kereta. Itulah paling baik lah. Jadi tak ada masalah. Dan nampaknya itu saja yang dapat kita layan, Datuk. Masa pun agak suntuk untuk kita. Memang masa lalu cemburui kita kan. Kalau kita berikan tip ilmu kepada sahabat-sahabat kat luar sana. Tapi walau bagaimanapun, bukan setakat di sini, kita masih ada lagi MTech setiap hari Isnin jam 3.15 hingga 3.45 petang, untuk kita berikan tip-tips otomotif terus ke undang kod dari IKIM FM. Bye-bye.